الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Muka surat 77. Qala Allah Ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Surah Nisa ayat 164. Wa qala subhanahu ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Surah Al-A'raf ayat 144. Wa qala subhanahu minhum man kallama Allah. Surah Al-Baqarah ayat 253. Wa qala subhanahu wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Ini sambungan daripada perbahasan semalam tentang kalamullah. Jadi ayat-ayat yang kita bacakan tadi adalah menunjukkan bukti, hujah dan juga dalil kalam Allah Subhanahu wa taala itu maknanya bersuara. Berdasarkan kepada Quran dan hadis, kalam Allah Taala itu bersuara. Maknanya dapat didengari. Kalam Allah Taala tu dia ada suara dan dapat didengari. Sebahagian daripada Nabi-Nabi ini Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan mereka melalui perantaraan malaikat Jibril. Sebahagian daripada Nabi Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan mereka secara langsung. Mereka boleh dengar terus kalam Allah Taala. Begitu juga malaikat, bila datangnya arahan dan perintah Allah, malaikat juga boleh mendengar akan kalam Allah. Cuma kalam Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafah lah. Macam mana kalam Allah Ta'ala tak tahulah. Cuma yang wajib kita imani, kita percaya, kita i'tiqad, kita berpegang bahawa dalil-dalil daripada Quran dan hadis menunjukkan kepada kita kalam Allah Ta'ala. Apa makna kalam? Kata-kata Allah Ta'ala ataupun percakapan Allah Subhanahu wa taala itu maknanya bersuara dan suara itu boleh didengari. Allah Ta'ala berfirman, Allah benar-benar telah berbicara kepada Nabi Musa. Bila Rasulullah Allah Ta'ala bercakap, Nabi Musa dengar. Nabi Musa dengar. Dan Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wahai Musa. Bila Allah Ta'ala kata wahai Musa, Allah Ta'ala panggil Nabi Musa. Nabi Musa dengar ke tak dengar? Dengar kan? Sesungguhnya aku memilih di kau di atas seluruh manusia dengan risalahku dan dengan kalamku, dengan percakapan aku. Maka bila disuruh dipanggil Nabi Musa oleh Allah Ta'ala, maka kalam Allah Ta'ala didengari oleh Nabi Musa. Dia Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, antara mereka para Nabi ada yang Allah ajak berbicara. Allah Ta'ala bercakap dengan mereka. Dia Subhanahu wa Ta'ala turut berfirman, tak patut bagi manusia untuk Allah berbicara kepadanya melainkan melalui wahyu ataupun di belakang tabir. Maknanya bukan semua manusia, makhluk boleh berbicara dengan Allah Ta'ala. Tak layak pun. Tak layak. Kecuali dengan izin Allah Ta'ala melalui wahyu ataupun di belakang tabir. Belakang tabir ni apa dia? Maknanya mereka hanya mendengar Allah Subhanahu wa taala datangnya suara sahaja. Datangnya suara daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan perintah-perintah kepada sebahagian daripada rasulnya. Sebab apa kita kata sebahagian? Tak semua. Sebahagian daripada rasul Allah Ta'ala berbicara dengan mereka melalui perantaraan wahyu, iaitu dengan perantaraan malaikat Jibril. Ada sebahagian mereka Allah Ta'ala bercakap secara langsung dengan mereka. Wa qala subhanahu falamma ataha nudiya ya Musa. Inni
rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Surah Taha ayat 11 dan 12. Wa qala subhanahu innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. La ilaha illa ana fa'budni. Wa ghairu jaizin an yaqula hadha ahadun ghairullah. Dia subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, maka apabila ia sampai ke tempat itu, kedengaran disuruh, wahai Musa, bila sampai di Bukit Tursina kan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa AS ni bermunajat kepada dia untuk dapat Taurat selama 40 hari 40 malam. Nabi Musa meninggalkan kaum dia. Lalu dia amanahkan kepada saudaranya. Siapa dia saudara kepada Nabi Musa? Harun, untuk jaga kaum dia. Semasa peninggalan Nabi Musa ini, Musa Samiri telah mencipta suatu patung yang berbentuk anak sapi ataupun anak lembu. Lalu diseru Bani Israel untuk menyembah anak sapi itu. Lahu khuwarun. Sapi itu pula anehnya boleh bercakap, boleh mengeluarkan suara. Selama peninggalan Nabi Musa itu mereka buat kesesatan, sembah Tuhan lain daripada Allah. Lalu sambil mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala itu, mereka sembah di dalam keadaan menari, sebagaimana yang disebut oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Mereka menggunakan tongkat. Di situ juga sebahagian ulama kata bermula menari dengan berzikir dengan menari ini bermula daripada Musa Samiri. Sebahagian ulama kata ambil daripada situ. Wallahu alam, di sudut hakikatnya asal usul zikir menari ini, tetapi sebagaimana yang disebut dalam tafsir Qurtubi, Musa Samiri dah ajar orang zikir menari. Di dalam suasana dia menyembah ataupun dia beribadat kepada anak sapi itu, meninggalkan penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Musa ni pergi ke Bukit Tursina, lalu dengarlah suara Allah Taala. Dengar suara Allah Taala, wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu, maka bukalah kasutmu, kerana engkau sekarang berada di Wadi Tua, iaitu lembah yang suci. Firman-Nya Subhanahu Wa Taala lagi, sesungguhnya aku Allah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Sesiapa pun tidak boleh berbicara sebegini selain Allah. Sesiapa pun tidak boleh berbicara sebegini selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa AS dia dengar suara dia. Tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Suara dia dengar. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi, beberapa dalil daripada ayat Quran ini sebagai bukti yang sangat kukuh, yang tak wajar ditolak, tak boleh nak disangkalkan. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu didengari. Banyaklah dalil daripada ayat Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Daripada dalil ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih itu, ramai daripada kalangan ulama yang berpegang kepada akidah salaf ini berpendapat, beriktikad, berpegang bahawa Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala itu didengari. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad, di dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad ini, wa raddu ala jahmiyati wa ashabi ta'til. Dalam kitab ini Imam Bukhari kata, wa amma isbatu anna kalam Allah Ta'ala bi sautin. Adapun isbat, maknanya mengisbatkan, mengiyakan bahawasanya kalam Allah Ta'ala itu bersuara, yusma'u, didengari, faqad dalla ala zalikal Qur'anu was sunnatu. Sesungguhnya telah menunjukkan atas yang demikian itu
Menunjukkan atas yang demikian itu, menunjukkan kalam Allah Ta'ala itu bersuara dapat didengari daripada dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga sunnah, wa asarul wal ijma'u, dan juga asar daripada kalangan sahabat, tabi'in, dan juga pendapat ijma'. Fallahu subhanahu wa ta'ala kalamuhu biharfin wa sautin masmu'in. Dia kata, maka Allah subhanahu wa ta'ala kalamnya adalah berhuruf, bersuara yang didengari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dia buat mari ayat-ayat tadilah. Wa idh nada rabbuka Musa anitil qaumaz zalimin. Dia buat mari sebahagiannya ambil ayat yang kita bacakan tadi, sebahagiannya banyak lagi ayat-ayat Quran sebagai bukti dan dalil yang diketengahkan oleh para ulama. Sebahagian daripada ulama tersebut adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari sini kata Allah Ta'ala tu, kalam Allah Ta'ala itu didengari. Sebagaimana yang kita sebut semalam lah. Memang dengar. Bersuara. Tetapi sama ke? Sama tak sama? Tak sama. Suara kamu dengan suara ayam sama tak? Ayam ada suara tak? Suara ayam dengan suara kambing? Sama tak? Suara kambing dengan suara lembu? Suara lembu dengan suara rimau? Jadi kita kata tak sama. Sama-sama makhluk pun tang suara tak sama. Allah Ta'ala lagi-lagilah mukhalafah. Kerana sebahagian daripada orang bila kata suara ni, ni menyamakan Allah dengan baharu. Menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab kalam makhluk ni didengari, bersuara. Ada orang kata bila dikatakan Allah Ta'ala itu kalam Allah Ta'ala bersuara didengari, ni menyamakan Allah dengan baharu, dengan makhluk. Tak. Dalil Quran kata macam tu. Kita hanya menyebut apa yang disebut oleh Allah dan apa yang disebut oleh Nabi dan pendapat ulama-ulama salaf. Kita jangan bincanglah masalah kaifiat. Dengar tu macam mana, suara Allah Ta'ala tu macam mana. Jangan bincanglah benda tu. Kita jangan tanya, jangan bincang, jangan tanya sebab tak tahulah. Sebab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bila sebut mukhalafah ni dalam semua bab, zatnya dan segala sifat-sifatnya, sifat kalam, sama, apa dia, basar, semua sifat Allah Ta'ala semua mukhalafah. Tak perlu muskil dah. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza takallama Allah bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama'i. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, kata apa? Apabila Allah berbicara dengan wahyunya, penduduk langit pun mendengar suaranya. Siapakah yang merupakan penduduk langit? Malaikat. Malaikat dengar suara Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung perbahasannya hadis-hadis Nabi pula. Bagaimana di dalam hadis-hadis Nabi pula mengatakan bahawa suara Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala itu bersuara. Sebahagian daripada hadis ni, idza takallama bil wahyi sami'a sautahu ruwiya dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma hadis-hadis yang kita akan baca ni, pengarang kitab kita ini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi diambil daripada hadis yang tidak sahih. Untuk menguatkan pendapat mengatakan Allah Ta'ala itu suara Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala itu bersuara. Cuma hadis itu kita tak boleh sandar kepada Nabi sebab tidak sahih. Tapi dia riwayat juga, mungkin dia terlepas pandang, dia ambil juga hadis-hadis yang tidak sahih untuk menjadi sandaran. Sebenarnya padan dengan beberapa ayat Quran yang kita bacakan tadi dan ayat-ayat yang lain, dan juga padan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih mengatakan kalam Allah Ta'ala itu bersuara dan didengari. Cuma beberapa hadis yang sebahagian daripada hadis yang dia muatkan di dalam kitab dia ini tidak sahih. Ruwiya zalika anin Nabi, sebab itu dia kata ruwiya, bukan rawa. Dia pun tahulah, sebab dia pun tahu benda ni tak jelas bagi dia, dia confused, tidak pasti sahih. Dia datangkan dengan lafaz tamrid. Tamrid ini lafaz meragukan, bukan lafaz jazam. Qala, sami'a, rawa, tak. Dia pun tahu bila benda masalah ni, hadis ni ada masalah, dia kata ruwiya.
Lafaz tamrid bukan lafaz jazam. Jazam maknanya pasti. Sebab tu dia kata di sini ruwiya, ataupun kita boleh jumpa dalam kitab sirah hukiya, dihikayatkan, bukan haka. Ruwiya anin Nabi, diriwayatkan daripada Nabi SAW. Warawa Abdullah bin Unaisin anin Nabi SAW annahu qala yahsyurullahu al-khalaiqa yaumal qiyamati uratan hufatan ghurlan buhman fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba anal malik anad dayyan warawahu a'immah wastashhadu bihi Bukhari wa ba'dil asari anna Musa. Okey, yang ni diperkukuhkan oleh Imam Bukhari, yang ni boleh diterima. Tapi yang di bawah ni, wa fi ba'dil athar, di dalam yang riwayat di bawah ni, asar, apa makna asar? Hadis sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Asar ini sebahagian ulama kata sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan juga tabi'in, itu dipanggil athar. Kalau hadis ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn, hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan, dan juga ikrar Nabi. Okey, hadis yang disokong oleh Imam Bukhari tadi adalah hasan. Hasan ni di bawah daripada sahih. Maknanya hadis ini boleh diamalkan, boleh digunakan sebagai satu hujah, tapi tidaklah sekukuh sebagaimana hadis yang sahih. Okey, wa fi ba'dil asar, asar ni yang tidak sahih. Wa fi ba'dil asar anna Musa alaihi salam lailatan ra'an nara fahalathu fafazi'a minha fanadahu rabbuhu ya Musa ajaba sari'an istinasan bi saut faqala labbaik labbaika asma'u sautaka wa la ara makanak fa aina anta faqala ana fawqak wa amamak wa an yaminik wa an shimalik fa'alima anna hadhihi as-sifata la tanbaghi illa lillahi ta'ala qala kadhalika anta ya ilahi afa kalamaka asma' am kalama rasulik qala bal kalami. Yani asal ni tidak sahih. Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.